Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin ke webinar Sahabat Sejati AI. Okey. Sahabat bahasa dan digital, maafkan saya, yang bertemakan pena digital. Pena digital ini membawa tajuk dan penguraian tentang netkin AI. Bersama-sama saya panel pertama dan panel kedua. Panel pertama saya kenalkan dahulu yang bernama Saudara Muhammad Najib bin Abdul Aziz. Beliau merupakan pelajar daripada IPGM Kampus Bahasa Melayu. Beliau merupakan ambilan PISMP 2022 dan merupakan major belajar dalam major Bahasa Melayu. Di sebelah kanan saya pula sejak duduknya bernama Wan Iman Hamzah yang merupakan pelajar IPGM Kampus Bahasa Melayu juga. Jadi hari ini tanpa melengahkan masa, kita ingin membincangkan tentang netkin AI yang akan diutarakan atau dikemukakan oleh kedua-dua panel kita. Kita bergerak kepada panel yang pertama dahulu. Saudara Muhammad Najib, saya gemar untuk bertanya dengan saudara. Sebenarnya apakah konteks ataupun konsep asas netkin AI itu? Terima kasih saudara Amir selaku moderator kita pada hari ini. Seperti mana yang kita tahu, netkin AI ini merujuk kepada konsep kecerdasan buatan yang dibangunkan dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian cepat dan mudah kepada masalah-masalah biasa dalam kehidupan harian. Konsep netkin ini membawa maksud penyelesaian yang disederhanakan, seolah-olah seperti seorang profesional yang mencatat idea atau penyelesaian pada sekeping netkin. AI jenis ini ialah mudah diakses oleh ramai orang, tidak memerlukan pengetahuan teknikal dan mendalam dan sangat sesuai digunakan. Netkin AI ini terdapat dalam The 5 Google Classroom seperti mana kita tahu. Jadi mungkin itu sahaja daripada saya. Boleh teruskan kepada saudara Amir selaku moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Najib. Begitulah apa yang saya nampak, bahawa netkin AI ini dia merupakan salah satu daripada platform kecerdasan buatan yang dapat membantu sebanyak pembelajaran secara digital bagi siswa-siswa guru maupun murid-murid pada era ini. Jadi kita nampak bahawa netkin AI ini membawa keberuntungan kepada pelajar-pelajar pada masa kini. Jadi saya juga berminat untuk bertanyakan kepada panel kita yang kedua, Saudara Iman Hamzah. Saudara, bolehkah saudara menjelaskan kepada saya tentang kelebihan Kita sekali lagi dengan penjelasan. teruskan lagi penjelasan yang kedua pada belah kanan saya, dan apakah pendapat dan pengetahuan saudara Iman Hamzah untuk berkongsi tentang netkin AI. Baiklah, terima kasih kepada saudara Amir moderator kita pada hari ini. Baiklah, saya bersetuju dengan pendapat saudara Najib tadi tentang netkin AI. Namun saya ingin menambah sedikit konteks. Jadi netkin AI ini boleh dilihat sebagai aplikasi kecerdasan buatan yang lebih praktikal dan berfokus kepada penggunaan yang cepat. Jadi netkin AI ini membolehkan pengguna untuk mendapat keputusan atau analisis tanpa perlu terlibat dengan perincian yang rumit. Sebagai contohnya saudara Amir dan saudara Najib, dalam dunia perniagaan yang kita boleh lihat, seseorang boleh menggunakan netkin AI ini untuk meramal trend pasaran atau mengautomasikan proses kerja tanpa memerlukan latar belakang teknikal yang lebih mendalam. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa dengan bantuan netkin AI ini, ia dapat membantu dan meluaskan lagi bidang perniagaan, walhal tidak berfokus pada bidang pendidikan,
Jadi kita dapat lihat bahawa dengan adanya AI ini, dia dapat membantu semua pihak untuk meluaskan pasaran dan bidang dalam menceburkan diri dalam bidang masing-masing. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, begitulah orang kata bergunanya napkin AI ini, kecerdasan buatan yang begitu meluas fungsinya. Bukan sahaja dalam bidang pendidikan, malah dia membantu dalam dunia perniagaan seperti mana yang dikongsikan oleh saudara Iman tadi. Kita bergerak kepada pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua ini kita akan melukai tentang kelebihan napkin AI itu sendiri. Jadi saya suka untuk bertanya kepada saudara Najib dengan pertama kita. Saudara, apakah kelebihan utama penggunaan napkin AI dalam masyarakat hari ini? Terima kasih saudara Amir. Baiklah, salah satu kelebihan terbesar napkin AI adalah kemudahan gunanya. Ia tidak memerlukan kepakaran teknikal yang mendalam, menjadikannya yang sangat sesuai untuk pengguna dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, napkin AI sangat efektif dalam mempercepatkan proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan, guru boleh menggunakan aplikasi ini untuk menganalisis prestasi pelajar atau merancang aktiviti pembelajaran tanpa menghabiskan masa yang sangat lama. Dia juga mengurangkan kos dan masa dalam penyelidikan serta meningkatkan kecekapan dalam banyak proses. Jadi saya teruskan, mungkin itu sahaja daripada saya. Jadi saudara Iman boleh sambung. Jadi itu sahaja daripada saya. Menarik sungguh saya dengar tentang kelebihannya. Jadi apa kata kita dengarkan pula tambahan maklumat ataupun kelebihan, keistimewaan napkin AI ini daripada saudara Iman. Baiklah, terima kasih saudara Amir. Jadi saya ingin menambah sedikit lagi. Selain daripada kemudahan penggunaan napkin AI yang saudara Najib terangkan tadi, iaitu cepat dan bermanfaat, ia juga memberi peluang kepada perniagaan kecil, alang-alang saya menyebut bidang perniagaan tadi. Dia dapat membantu perniagaan kecil dan sederhana untuk memanfaatkan teknologi AI tanpa memerlukan pelaburan yang besar. Seperti kita tahu, dalam perniagaan tidak ada proses pengiklanan, promosi yang memerlukan kos yang amat tinggi. Jadi dengan menggunakan AI ini, ia dapat menjimatkan kos tanpa perlu melabur dengan jumlah yang begitu tinggi. Jadi ini memberikan mereka kelebihan kompetitif, terutamanya dalam pengurusan data dan automasi perniagaan. Dan selain itu, napkin AI ini juga untuk pengetahuan saudara Amir dan saudara Najib, ia dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi sosial seperti dalam pendidikan dan kesihatan, dan sekaligus dapat meningkatkan akses kepada teknologi tanpa batasan. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya. Jadi apa yang saya lihat daripada kelebihan napkin AI ini, iaitu satu frasa kata, iaitu menjimatkan. Ya, dia menjimatkan masa daripada perkongsian panel satu tadi, saudara Najib, dan manakala dia juga menjimatkan kos, pengurusan masa, menjimatkan perbelanjaan. Jadi kalau anda lah seorang yang berjimat, anda pastilah memilih napkin AI. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kita menceritakan sesuatu kelebihan, pasti adanya kekurangan. Jadi apa kata kita mendengarkan pula kekurangan napkin AI ini, supaya pihak-pihak yang berautoriti mungkin boleh mengambil idea tersebut untuk menambah baik platform tersebut. Jadi saudara Najib, apakah kelebihan, apakah kekurangan napkin AI ini sebenarnya saudara Najib? Okay, baiklah, terima kasih saudara Amir. Seperti mana kita tahu hadirin sekalian, napkin AI mempunyai kekurangan dia sendiri. Salah satu kekurangan utama napkin AI adalah ia mungkin tidak dapat menangani situasi yang sangat kompleks atau memerlukan keputusan yang sangat tepat, kerana ia dibangunkan untuk menjadi mudah dan cepat. Kualiti dan kecepatan keputusan yang dihasilkan mungkin kurang berbanding dengan sistem AI yang lain. Selain itu, kebergantungan kepada napkin AI boleh mengurangkan kebolehan seseorang itu untuk berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah. Jadi mungkin itu merupakan salah satu kekurangan dan boleh diteruskan dengan saudara Amir. Itu satu pandangan yang sangat baik, saya akan setuju. Namun apa kata kita dengarkan pula daripada panel kedua, mungkin dapat menjelaskan kekurangan yang lain atau boleh menjawab bagi menyelesaikan
kekurangan tadi yang ditengahkan oleh saudara Najib berkaitan masalah berfikir secara kritis itu, yang mana apabila menggunakan AI, elemen berfikiran secara kritis itu dia tidak dicetuskan, malah dia hanya mengharapkan kecerdasan buatan untuk menghasilkan sesuatu kerja. Jadi saudara Iman boleh menyatakanlah apa-apa sahaja pendapat berkaitan kekurangan AI ini. Baiklah, jadi saya setuju dengan pendapat Najib tadi. Jadi satu lagi cabaran ataupun kekurangan dalam network AI ini ialah isu keselamatan dan privasi. Jadi network AI ini yang sering digunakan dalam aplikasi yang lebih umum dan mudah mungkin tidak memiliki lapisan keselamatan ataupun privasi yang mencukupi untuk melindungi data peribadi pengguna. Jadi sekiranya network AI ini digunakan dalam sektor-sektor sensitif seperti perubatan, kewangan, keselamatan dan sebagainya, ia mungkin boleh membawa kepada risiko kebocoran maklumat yang begitu penting kepada entiti ataupun individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi meskipun ia sangat mudah digunakan, jadi kita perlu berhati-hati dalam memilih penggunaannya, kerana pada era ini banyak scammer ataupun teknik-teknik yang digunakan untuk memanipulasikan pengguna, contohnya phishing dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh ambil itu sebagai satu pengajaran ataupun titik penting untuk kita membaik pulih ataupun menambah baik network AI ini supaya lebih selamat digunakan oleh pengguna. Itu saja, Ahmed. Begitu bernas kedua-dua perkongsian tersebut. Terima kasih saya ucapkan dengan penuh kejiwaan ataupun betul-betul saya menghargai kedua-dua jasa daripada saudara Najib, trainer pertama kita, dan saudara Iman, trainer kedua kita. Jadi apa yang kita lihat daripada network AI, kelebihan dan kekurangan dia, kita boleh melihat bahawa network AI ini menawarkan kemudahan dan kecekapan dalam kehidupan seharian. Namun ia juga datang dengan pakej cabaran serta kekurangan. Jadi sebagai pengguna, andalah yang perlu bijak dalam memilih aplikasi yang sesuai dan memastikan keselamatan serta ketepatan dalam penggunaannya. Jadi begitu sahaja rumusan daripada perkongsian webinar kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, jumpa anda di syurga. Terima kasih.